Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua rakan guru, terutama sekali kepada dan mengalu-alukan kehadiran Encik Jaafar, Puan Salina Khamis dan juga semua guru. Okay, so hari ini saya nak sharekan satu lagi aplikasi, iaitu aplikasi Padlet. Okay, aplikasi Padlet ni sangat mudah dan sesuai dia digunakan. Okay, kenapa macam saya ni memilih Padlet ni? Kenapa kita perlu memilih Padlet? Okey, satunya kebaikan dia, kita tak nak sesakkan segala info yang ada dalam WhatsApp group. Dan cikgu-cikgu tak perlu juga buat grup-grup yang lain. Kadang-kadang ada cikgu tambah lagi grup Telegram kan. Sebabnya ibu bapa pun kadang-kadang dia kata banyak sangat grup, anak di sekolah menengah, anak di sekolah rendah, okey. So kita gunakan Padlet ni, okey. Dan Padlet ni mudah dan sangat ringkas. Okey, Padlet ni kita anggapkannya sebagai papan kenyataan lah, macam kita punya board, okey. So dia masa kita sibuk dengan kelas abad dulu, kita gunakan Padlet ni sebagai parking lot. Okey. Budak bagi komen dekat situ kan. Okay, kemudian Padlet ni kebaikan dia, pelajar boleh terus hantar dia punya kerja, okay, paste terus dalam Padlet tu, okay, lepas tu dia user friendly, okay, dan mudah digunakan. Lepas tu dia ringkas. Bila cikgu tak nak guna, cikgu boleh delete. Kalau tak, cikgu boleh staykan Padlet tu ataupun papan tu di situ. Okey, berkenaan dengan semalam dia ada beli antara keburukan lah, bukan keburukan, maksudnya cons dia. Dia kata Padlet yang diberikan secara percuma tu hanya terhadlah 3. Okey, jadi nanti saya cadangkan macam mana cara kita nak guna secara berterusan. Okey, so sebelum saya akan ajar satu-satu macam mana cara kita nak bina Padlet ni. Okay, jadi kalau cikgu mungkin tengok saya ni guna handphone, tu boleh on laptop, kita buat satu-satu Okay. Alright. Okey, cikgu masuk ke dalam akaun Delima. Okey, kemudian log masuk. Okey, rakan guru kalau macam saya terlaju ke apa, cikgu boleh beritahu ya. Okey, kemudian masukkan, okey, masuk sign in. Okey, pergi ke menu guru. Alright, kemudian dekat sini kita pilih pada aplikasi. Okey, dan kita pilih Padlet. Okey. Login seperti biasa. Okey, gunakan login with Google. Sebab kita punya ID tu memang di bawah Google kan. Okey, kita sign in. Okey, kemudian ini adalah muka depan pada Padlet. Okey, kalau cikgu punya yang masih kosong, dia akan kosong lah Okey. Okey, saya akan terangkan beberapa menu yang ada dekat atas ni. Okey. Contoh yang pertama ni ialah make a Padlet. Maksudnya kalau kita nak create yang baru, so kita akan klik pada make a Padlet.
Kemudian join a Padlet. Join a Padlet ni kalau kita kawan-kawan kita share link dengan kita, so kita boleh submit dekat sini. Okay, dan kemudian gallery. Gallery ni ialah contoh-contoh Padlet yang orang lain buat. So dimasukkan dalam gallery ni. Inilah contoh. Okay. Ya, kita balik semula ke Padlet. Nanti cikgu boleh explore kat sini ya. Okay, kemudian sebelah sini juga ada menu. Okay, recent maksudnya yang terbaru, yang terkini. Okay, kemudian made pun sama. Okay, share ni apa-apa Padlet yang kita share, macam saya tak share lagi lah. Okay, kemudian like, archive. Archive ni ialah archive. Maksudnya kalau kita dah tak nak gunakan atau kita nak simpan, kita boleh simpan dekat archive kita ni. Dan bila-bila masa kita nak gunakan, kita klik balik dekat archive ni, nanti dia akan masuk semula ke dalam kita punya dashboard lah yang awal ni dekat recent ni. Okay, right, new folder kalau kita nak buat folder lah. Right. So untuk hari ni kita tekan dulu yang baru. Okay, kita nak create yang baru, kita klik pada make a Padlet. Okay, dalam ni juga ada 8 variasi Padlet. Okay, tapi yang biasa saya gunakan wall dengan shelf. Okay, yang lain-lain cikgu boleh explore jugalah sendiri Okay, so hari ni saya akan ajar wall dulu. Nanti sekejap lagi saya guna shelf sebab dia lebih kurang je sama. Okay, so untuk hari ni kita klik pada wall dulu. Right, bila klik pada wall, okay, dia akan terpapar macam ni dekat skrin. Okay, alright. So kita modify. Modify ni kita boleh modify lah, kita cantikkan kita punya Padlet. Okay, contoh kita mula dulu dengan title. Title ni kita tulislah tajuk. Okay, contoh saya nak buat transisi tahun. Okay, description ni kita pun boleh ubah. Okay, contoh kita nak letak tajuk apa ni? Tajuk sains ataupun by Cikgu Azura. Apa-apa saja. Okay, dan cikgu tengok kat sini, bila kita type kat sini, dekat sini dia dah berubah. Okay, kat atas ni dia berubah. Okay, icon ni, okay, icon, kita klik pada icon. Okay, icon yang ada. Ataupun kita boleh add your own icon. Contohnya cikgu nak letak logo sekolah. Okay, so kita klik dekat add your icon dan kita upload. Okay, dia boleh upload, kita boleh paste link, kita boleh take foto ataupun kita boleh draw. Okay, so contoh kita upload, dia akan keluar perkataan pick file. Okay, ini antara contoh-contoh yang saya dah pernah pick file Okay, so kita pick file dan gambar tu ada dalam kita punya komputer lah, dalam kita punya laptop ni. Alright, so contoh saya ambil pictures. Okay, contohnya logo sekolah. Okay, so dah ada dah logo sekolah kat sini. Okay, tu icon. Okay, kemudian address. Address ni, yang ini memang dia dah tetapkan dan kita boleh customizekan dia. Kita nak tukar. Okay, kita tukar transisi tahun 1. Okay, pastikan hurufnya bersambung. Okay, kalau tak nak bersambung, dia tak boleh space bar, dia underscore. Transisi tahun 1. Macam tu boleh. Jangan ada space bar lah, jangan ada jarak. Okay, kemudian kita tengok pada appearance pula. Okay, wallpaper. Wallpaper ni kita boleh tukar. Okay, sama ada kita nak cari, nak gunakan solid colors. Okay, gradients. Right, texture ataupun pictures. Sini yang dia dah sediakan lah. Okay, contoh kalau lah tak nak, cikgu boleh juga add your own wallpaper. Okay, add your own wallpaper ni contoh macam semalam, katalah cikgu dah explore Canva kan.
Okay, ada gambar-gambar yang menarik, cikgu download. Download dan lepas tu bolehlah klik dekat add your own wallpaper. Okay, sama juga upload. Okay, pick file macam tadi. Carilah gambar mana yang sesuai yang kita nak upload dalam tu. Okay, right. Kemudian, okay, kalau macam saya ni je lah, ambil yang ada dekat sini lah. Okay, okay, saya ambil pictures. Okay, saya nak ambil yang ni lah. Ambil gambar space. Alright, bila kita klik gambar tu, dia automatic terus ada di sini. Okay, kemudian color scheme ni kita boleh adjust lah, sama ada cikgu nak lagi terang, nak brightness, okay, ataupun dia akan jadi dull ke, okay, so boleh pilih lah yang mana-mana. Kemudian font pun juga, cikgu boleh pilih mana-mana font, okay, so bila kita klik je dekat atas ni pun dia berubah, okay. Kemudian kita pergi next ialah posting, okay. Attribution ni maksudnya kalau anak murid kita hantar, automatik dekat bawah tu ada terus ada nama dia. So kita on kan dia. So kita nak tahu kan siapa yang dah hantar. Okay, kemudian new post position. Ini maksudnya kalau cikgu pilih first, siapa yang baru je post dia akan berada di atas. Kalau last maksudnya siapa yang baru post saja dia ada kat bawah sekali. So paling mudah kita tengok yang atas lah. Okay. Kemudian comments. Comments ni kita allow lah sebab kita nak suruh murid menjawab. Okay, kalau kita bagi soalan dekat dalam tu, dia terus jawab. Okay. Kemudian, alright, reaction. Okay, reaction ni kita pilih. Okay, kita klik reaction. Okay, reaction ni macam kita dekat Facebook lah. Sama ada kita nak like ke ataupun bila like tu dia klik gambar tu dia ada gambar love kat situ ataupun kita vote. Okay, like ke tak, unlike, okay, ataupun kita star atau grade. So untuk hari ni saya pilih vote. Ni ikut cikgu lah pilih mana-mana Okay, kemudian alright, next ialah content filtering. Require approval ni maksudnya setiap kali anak murid cikgu nak post mesti minta approval daripada cikgu. Jadi susah kan kadang-kadang kot cikgu tengah nak masak ke apa nak kena approve ya. So biarkan. So kita off je approval ni. Kemudian filter profanity ni better kita on kan. Maksudnya kalau anak murid kita kadang-kadang dia dah jumpa kawan dia dekat dalam tu dia sembang ke apa kan. Dia gunakan bad words dekat situ. So bad words tu dia akan replace jadi emoji. Okay, itu menariknya. Okay, bila dah siap dah semua, kita dah setting, so kita klik pada next. Okay, dan start posting. Okay, bila start posting, dia akan keluar features macam ni. Okay, mana kita dah create tadi. Okay, so sekarang kita mulakan. Okay, apa kita nak tulis kat sini? Okay, contoh. Alright. So hari ni katalah, okay, tajuk transisi tahun 1. Okay, tulis minggu ke-3. Okay, right, kat sini pun sama. Okay, tanda arrow ni maksudnya kita upload. Contohnya kita nak upload gambar. So kita upload lah. Okay, yang ini link. Alright, yang ini kita search dekat Google. Okay, contohnya kita tak ada gambar tapi kita nak cari, kita boleh gunakan ni. Okay, apa kebaikan kita gunakan search yang Google dah siapkan ataupun macam apa-apalah yang diorang dah sediakan untuk kita. Satunya bagus, gambar-gambarnya adalah bukan copyright. Ya. Maksudnya kita tak perlu dah minta izin, biasanya gambar-gambar free. Sebab tu kita search lah guna ni lagi lebih baik daripada kita guna tab. Okay, new tab tu kan, kita cari image, lebih better kita guna yang ini. Okay, kemudian yang ini kita boleh snap. Contoh nak letak suruh anak-anak tu ambil gambar kan. Kalau tak nak tulis nama, ambil gambar contoh. Okay, alright, dan ini antara ni, ni ada jugalah upload link dan mereka juga boleh record terus dia punya voice kat situ.
Contohnya, cikgu kata, okey untuk hari ni semua orang kena sebut A, B, C sampai Z. Record. So dia klik je voice dekat sini, so dia terus record. Okay? Alright, draw, place. Ni semua nanti cikgu boleh explore sendirilah. Okay. So, contoh. Okay, saya nak masukkan link. Okay, saya nak masukkan link. Sekejap saya cari transisi. Okay. Contoh. Okay, so saya pergi kat sini, saya klik link dan paste, save. Okay, Cikgu Azura. Okay, jap. Ada orang ambil presenting. Baik. Nur Dia tertekan tu. Cuba present semula. Present Share screen semula. Okay. Boleh tak? Kejap Cikgu Nur Arma binti Nawawi jangan klik present sebab dah mengambil present perbentang. Boleh tak? Macam masih present Okey, dah boleh. Okey, teruskan. Teruskan. Ya. Dah terkeluar dah. Okay. Okay. So macam ni kita dah masukkan link tu. Okay, nanti bila kita tengok pada yang share screen tu belum lagi. Belum. Tak nampak palette tu. Ada tak? Ada tak ada? Tidak ada. Okay, cuba share lagi sekali. Present now. Okay. Alright, ada dah. Ada tak? Okay, ada. Okay, boleh Alright. teruskan. Okay, terima kasih. Okay, so nanti anak murid kita akan nampak paparan macam ni dan dia boleh terus komen dekat sini. Jadi kalau macam hari-hari cikgu bagi mereka kerja, jadi kita share je nanti link ni dekat dia, dia masuk dan dia terus je buat kat sini. Itu antara kebaikan dia lah. Okay. Okay, kemudian itu satu. Okay, katalah cikgu nak tambah lagi. Okay, ni kita sharekan YouTube contoh. Okay, katalah kita nak tambahkan lagi. Okay, jawab soalan.
Okey, apa je soalan yang kita nak bagi? Kita boleh masukkan. Okey. Siapa yang lebih tinggi? Cikgu Azura, Ya, ada peserta dia ayah. minta daripada awal. Macam mana nak letakkan kotak tu? Letakkan kotak. Oh, kotak ni dia automatik ada. Okey, kejap Kejap Siapa yang lebih tinggi? Okey, kotak ni. Okey, bila cikgu, okey. Dekat sini ni ada gambar pensel ataupun tambah ni. Okey, sebab kalau yang pertama sekali dia memang automatik ada dekat tengah-tengah ni. Okey. Bila kita nak tambah lagi soalan, okey, kita tambah kat bawah ni. Kat sini ada gambar pensel ataupun tambah ni. Okey, kita klik je kat situ. Macam tu. Okey, lepas tu ada. Alright. Boleh tak menjawab soalan ke tak? Okey, dia telah. Okey. 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 Right. Okay. Contoh, nak masukkan pula gambar. Okey, gambar ataupun kita nak masukkan worksheet. Okey, kalau worksheet tu biasanya macam saya lebih suka menggunakan worksheet dalam Google Docs kan. Sebabnya dia ada link, so kita boleh tambah kat sini. Ataupun okey, katalah kita nak tambahkan form soalan yang quiz tu kan. Okey. So kita pergi dekat, kita sharekan mereka link. Okay, contoh ada soalan-soalan quiz macam ni. Kita copy je link tu. Kan kita selalu banyak kan. Okay, kita jawab soalan. Di bawah. Okay. So kita klik je dekat link ni, pastekan. Okay, kemudian save. Okay, so nanti pelajar kita klik je dekat sini. Okay, saya bagi contoh lah dekat features diorang, dia sama je macam kita punya ni. Ni macam ni dah habis ni kan. Okay, so join, dia buat terus dekat situ. Okay, bila dah siap, okay, nanti dia komen lah kat sini, cikgu saya dah siap, contoh. Okay, so benda ni akan tersimpan saja dalam ni. Kat mana nanti kita nak, bila kita katalah dah keluar, okay, kita dah log out, bila kita masuk balik semula, okay, Padlet kita yang pengajaran untuk hari ni ada dekat sini. Ni kat depan ni ada. So kita klik je dekat situ. Alright. Okay. Alright. Itu ialah bila kita menggunakan wall. Okay. Okay, kejap. Lepas tu saya nak ni cara nak share. Okay. Klik pada share yang ada kat sini. Ni ada share. Okay. Alright. Kemudian, okay, contohnya, okay, kita tengok satu-satu Kalau add members ni, invite members, maksudnya contoh, okay, kita buat transisi tahun 1 ni, ada 2 orang guru yang handle, contohnya, ataupun 3 orang, 3 kelas, 3 cikgu. Okay, so kita invite lah. Invite cikgu-cikgu yang kita yang sama-sama bina soalan dekat sini, kita invite, kita gunakan add members. Okay, kemudian kita boleh change privacy. Okay, contohnya, okay, sama ada private, okay, password, secret ataupun public. Okay, right. Ini maksudnya kalau macam saya biasa gunakan public. Sebabnya tak nak macam banyak sangat, nanti kan dia kata tak boleh buka lah apa kan. Okay, kita klik je public, tapi bila dah siap kita secretkan ataupun kita privatekan. Okay, alright, so kita publickan dia. Okay, visitor permission can write. Sebab kita nak di komen kan, so dia can write. Okay, kemudian
kita back. Alright. Dekat sini pula, cara nak share dia ada pelbagai. Okay, sama ada kita nak copy link to clipboard. Maksudnya bila kita klik dekat sini, kita copy, kita terus saja masuk dalam group WhatsApp. Okay, anak-anak boleh siapkan latihan untuk hari ini. So dia klik aja link ni, dia akan terus pergi dekat Padlet kita. Okay, ataupun yang kedua, kita ambil QR code ni. Okay, QR code, dia dah siapkan QR code, kita download. Okay, dan kita masuk ke dalam group. Jadi anak-anak tu akan scan dan dia akan terus pergi ke Padlet kita. Ataupun kita boleh embed. Okay, semalam ada belajar Google Site kan. So kita boleh embed dan okay, kita embed, kita copy je dia punya ni. Okay, dan kita embedkan dalam site. Ataupun kita email. Okay, kita boleh email juga. Okay, ataupun share dekat Facebook, share dekat Twitter dan share on Google Class. Okay, email ni macam ni lah. Macam Outlook. Okay, so share on Google Classroom. Okay, kita klik share on Google Classroom, dia akan terus masuk ke dalam Google Classroom kita. Okay, so kita choose kelas mana yang kita nak buat. Suruh mereka buat. Contohnya, okay, satu gemilang. Alright, choose action. Okay, kita nak jadikan dia sebagai apa? Create assignment. Okay, kalau kita klik create assignment, kita go. Okay, kita tengok. Dia akan, link tu ada di sini. So kita masih juga boleh buat. Tulislah. Tajuk transisi, okay, pelajar-pelajar dikehendaki menyiapkan contohnya, kemudian kita assign. Right, itu kalau assignment. Okay, kalau kita nak ask question, kita klik ask question. Okay, sama juga. Okay, right, tapi yang ni biasanya kita tak gunakan lah. Itu kalau bersoal jawab je kita gunakan ask question. Ataupun kita make an announcement. Make an announcement tu macam kita uar-uarkan. Ini pun sesuai lah. Okay, okay, bila kita ni contohnya, okay, pelajar diminta menyiapkan tugasan di bawah. Okay, kemudian dekat sini kita boleh pilih kelas mana lagi kita nak share. Satu gemilang, satu terbilang contohnya. Semua tahun satu kan sebab transisi. Okay, kemudian barulah kita post. So dalam Google Classroom anak-anak kelas 2 kelas tu nanti ada. Okay, so kita view. Kita boleh view jugalah. So kat mana kita post tadi? Ada kat sini. Okay, nanti anak-anak tu akan pergi dekat classwork. Okay. So dekat sini. So dia klik je dekat sini. Okay, so dia direct ke Padlet kita dan dia boleh siapkan. Okay, itu sebagai announcement lah. Alright. Okay, dan lain selain daripada tu kita share, kita juga boleh save as image. Okay, contoh cikgu nak letak dalam evidence contoh so kita save dia sebagai image. Ataupun save as PDF. Okay, CSV ni dalam bentuk Excel. Okay, yang ni save as Excel spreadsheet. Okay, spreadsheet ni macam kita punya itulah dalam Google Classroom-nya tu, ataupun kita boleh print. Okay. Okay, itu kalau kita buat dalam bentuk wall. Okay, sekarang kita tengok sikit lagi Padlet. Okay, kita make a Padlet. Okay, kita pilih shelf. Okay, nanti cikgu tengok ada perbezaan sikit wall dengan shelf. Okay, sama juga. Contoh kita buat sains hari ni. Okay, okay, kita tajuk okay, fotosintesis. Okay. Icon ni macam biasa kita pilih. Kalau tak nak pun biarkan je. Kalau no icon, kita tak nak icon, kita ignore je. Okay, kemudian ingat kat sini bila ni kita tukarkan jangan ada space bar. Kalau nak ada jarak kita gunakan underscore.
Okay, kalau tak pun terus saja. Sains, tahun, tahun 3. Tengok bila kita ada space bar, dia akan tulis, dia akan keluar warning kat sini. Warna merah kan. Okay, so tahun 4 contoh Okay, kemudian wallpaper macam tadi kita boleh tukar. Sama juga attribution ni kita on kan. Okay, untuk pastikan pelajar, nama pelajar ada dekat sini. Dekat posting dia nanti. Okay, kita tak first ataupun last. Okay, ni cikgu bolehlah pilih. Kemudian kita benarkan dia memberi komen. Okay, required approval ni tak perlu. Reaction kita tukar pada like. Okay. Okay, yang tu terpulang pada cikgu Okay, kemudian filter profanity. Okay, then next. Okay, start posting. Okay, bila shelf, kalau kita tengok, shelf dia akan susun. Okay, susun. Okay, contoh ni kita letak pada buku teks, contoh buku teks digital. Okay. Kemudian tengok dia ada kolom yang lain. Okay, add column. Okay, contoh kat sini kita letak apa lagi? YouTube. Okay, video. Kemudian yang sini latihan. Contoh. Okay, dia akan bahagikan pada banyak kolom. Kemudian, okay, bawah buku teks digital kita ada gambar simbol tambahan ni, kita klikkan. Okay, kemudian barulah kita masukkan. Okay, baca muka surat 4 contoh Jadi kita uploadkan ataupun kita ambil link buku teks digital tu, masukkan macam tadi, sama je. Okay, sama juga dengan video. Okay, sama juga, nanti cikgu tambah, latihan pun cikgu tambah. Okay, nanti saya bagi contoh lah, saya tengok, bagi contoh Padlet yang saya gunakan. Okay, contoh ni saya bagi contoh yang saya dah buat. Okay, saya bagikan pada beberapa bahagian. Okay, memperkenalkan, alright. Kemudian saya bagi info. Info ni kita masuklah. Yang macam ni gambar, yang ni video. Yang ni pun gambar dalam bentuk gambar. Saya uploadkan. Okay, ni gambar jadual, doa. Kemudian apa saja link. Okay, ni semua saya masukkan link. Bila kita klik link aja, okay. Bila klik aja dekat situ, nanti dia terus pergi dekat macam ni Telegram, yang ni YouTube. Okay, dia klik aja terus pergi. Macam tu lah. Okay, dia mudah kan. Okay, kemudian tajuk-tajuk ataupun kalau katalah cikgu guru kelas nak buat, okay, untuk BM buat kat sini, untuk subjek sains dekat sini, boleh. Jadi masa add member tu masukkan semua guru-guru yang mengajar. Okay, so PDPR dia kat sini. Okay, kemudian okay, ini contoh soalan. Okay, masukkan quiz dan masukkan juga kehadiran contoh. Okay, ini semua saya masukkan dalam bentuk link. Okay, yang ini ada gambar, ada juga yang gambar. Itu je. Okay, alright. So, kejap kita share kan. Kita tengok dekat okay, contoh yang ni balik semula. Kita share. Kita tengok dekat murid punya ni. Pictures pula Okay, contoh kita bagi link tu. Okay, pelajar pun buka. Okay, ni sebagai pelajar lah. Dia ni buka sebagai pelajar. Okay, so okay, soalan kat sini. Okay, contohlah dia nak menjawab. Okay, first, yang ni lah tadi yang kita bagi like dengan unlike itu kan. Okay, so contoh, okay, dia nak jawab. Okay, dia tanda dulu. Okay, kemudian dia jawab. Siapa yang lebih tinggi? Contohnya Ana. Okay, bila Ana, kemudian dia post. Tu automatik ada nama dia. Khairin Kisha, jawapan dia Ana. Okay, contoh macam ni. Okay, kita kata okay, gambar, tolong cikgu spesifikkan lah. Okay, lihat gambar di video di bawah, kemudian
nyatakan nyatakan anda faham atau tidak. Okay, so dia tanda like, okay, dia pun jawab faham cikgu, contoh. Okay, kemudian dia post. Macam kita post dekat Insta, dekat Facebook kan, macam tu lah. Cumanya tengok dah nama dia. Walaupun dia guna email yang lain, email luar, dia juga masih boleh komen di sini. Dan kalau mungkin dia guna email mak dia, kita mungkin nama mak dia lah yang keluar. Sebab tu galakkanlah pelajar-pelajar gunakan email MOE dia. Okey, sama juga macam ini. Okey. Bila dia dah jawab, okey, tulis. Okey, selesai cikgu. Okey. Apa markah dapat? Okey, saya dapat 20/20. Contoh. So, ini juga semua ni, okey, kita boleh simpan sebagai evidence. Okey. Alright. Ini dalam bentuk wall tadi Okey, cuba kita share dalam bentuk dashboard. Sorry. Okey, yang ini dalam bentuk shelf Alright, kita share. Copy. Okey, kita masukkan pula yang ni. Ini dalam ajar punya ni lah. Oh sorry, saya tak share lagi kan. Okay, so ni secret, kita change privacy, can write, save. Okay, kita share balik semula, copy link. Kemudian scan. Alright, mereka akan terus dapat dalam macam ni dan buat. Okay. Alright, kemudian saya rasa itu saja yang dalam ni. Okay, cuba saya nak share sikit yang tadi ada yang kata bila menggunakan Padlet ni terhad kan. Okay, jadi saya cadangkan macam ni. Okay, bila tiga Padlet kita buat, dia akan bagi kita kadang-kadang sampai 5 tau Padlet. Okay, salah satu cara kita masukkan dia dalam arkib. Tapi bila kita nak keluarkan balik dalam arkib, dia akan block tau. Dia memang akan suruh kita upgrade. Okay. Jadi saya cadangkan, okay macam ni. Satu account ni, maksudnya kita share dengan kawan-kawan. Kalau tak silap saya, sebulan RM15. Sebab saya tak ada dekat sini sebab saya beli. Yang ni saya memang beli. Okey, sebulan RM15, setahun RM144. Okey, jadi kalau misalnya kata cikgu nak guna sebulan je, kita share. Share dengan kawan-kawan kan. Okey, RM15 tu carilah kawan 3 orang. So seorang bayar RM5 untuk gunakan sebulan. Ataupun RM144 tu kita share 10 orang contoh. Okey, ataupun 5-6 orang kan. Jadi cikgu boleh guna sebanyak mana Padlet yang ada dekat dalam ni. Itu salah satu caranya lah kita share. Sebab guna je satu akaun, maksudnya bila cikgu tu nak guna, kawan kita nak guna, kita bagilah nombor akaun kita ni kan. Sebab dia gunakan nombor akaun ni dekat Padlet ni je lah. Kita tak boleh lah explore yang lain-lain kan. Tapi insyaAllah lah kita pun tak ada apa-apa yang rahsia kan. Okey, jadi itulah salah satu caranya. Satu cara lain, kita delete lah. Okay, dah tak nak, contoh dah tak nak, kita dah save, kita dah simpan kan, boleh save semua kan. Sebab nak jadikan evidence tu kita save. Okay, dah tak nak guna, kita delete. Bila kita delete, so Padlet tu macam kita boleh gunalah. Okay, itu saja saya rasa. Ada apa-apa nak tanya tak? Okay, apa ni, Cikgu Azura, soalan daripada peserta ni, boleh tak kita masukkan video untuk murid tonton? Ya boleh. Okay. Okay, jangan. Okay, peserta boleh buka mikrofon kalau nak tanya. Ataupun kalau tak nak buka mikrofon, boleh type dekat bahagian chat. Nanti saya akan tolong bacakan. Okay, boleh nak tanya, boleh buka mikrofon ataupun type dekat bahagian chat. Okay, teruskan Cikgu Azura. Okay, boleh masukkan. Contohnya yang macam tadi, macam ni.
Okey, transisi tahun 1 ni. Okey, yang ni lah. Yang ni video yang kita masukkan. Okey. Ni kita masukkan, kita boleh besarkan. Share screen. Sorry. Okey. Okey, yang tadi soalan apa? Yang tanya, okey, boleh tak masuk video? Macam ni lah contoh dia. Okey, kan tadi saya beritahu, cikgu boleh masukkan video ni dekat sini dengan menggunakan link. Cikgu share je link tu. Okey, cikgu share je link. Okey, contoh saya bagi tambah dekat sini. Okey, ni ada perkataan link kan? Okey, cikgu klik dekat link ni. Okey, so cari tadi link mana-mana yang cikgu nak share. Okey, dan paste dekat sini. Dah paste, savekan dia. Bila save, dia akan tunjukkan features tu dekat sini. Macam ni lah. Boleh besarkan kalau nak tengok. Cikgu Azura, Ya. Padlet tu tak nampak. Kejap tak nampak. Kejap Okay, Zah nampak? Okay, tidak nampak. Tak nampak. Nampak? Macam mana tak nampak ni? Window, okay. Right, nampak? Okay, dah nampak. Okay. Okay, lagi sekali Okay, kat sini, okay, saya terangkan balik semula. Yang kat sini ni ada gambar pensel dengan gambar tambah ni, klik kan. Okay, so cikgu cari link dulu. Okay, link YouTube tu contohnya lah Ada kata yang makin pening Rasanya dah ayat yang paling mudah ni saya bagi. Okay, so copy link. Okay, cikgu carilah dulu link kat mana-mana. Okay, tulis dekat sini. Tajuk dulu. Okay. Tulislah, okay. Video 2 contoh Okay, kemudian link ada kat sini kan link. Okay, klik dekat sini, paste. Kemudian save. Okay, so dia ada terus ada dekat sini. Right. Jadi nanti bila pelajar nak tengok, dia orang akan klik je lah. Klik dan mereka akan boleh besar. Contoh. Okay. Okay, Cikgu Azura, soalan seterusnya Saya bacakan soalan. Okay, terima kasih kepada Cikgu Hariza yang upkan soalan ni. Okay, murid nak masuk dalam Padlet ni perlu guna email tak? Dia perlu tak login email? Tak perlu. Cikgu share je link tu dekat group. Okay, biasanya kalau dekat telefon ke apa dia memang automatic ada email kan. Jadi bila cikgu share, okay, contoh kat sini. Sekejap saya bagi contoh. Okay, kita ambil dia punya link. Pergi dekat ni contohnya. Okay, kita share kan. Okay, share. Konon-konon dalam group lah dia cuma klik je dekat sini. Okay, dia akan terus direct masuk ke dalam Padlet yang kita
dah buat. Okay, so maknanya murid tak perlu log in lah. Tak payah. Okay, soalan seterusnya. Tadi dah tunjukkan yang nak masukkan video kan dalam Padlet. Tapi ni video tu kita tak guna YouTube. Kita guna video kita sendiri. Boleh tak kita upload ke Padlet? Okey, nak masukkan dalam sini ya. Kita upload video tu daripada komputer terus ke Padlet, boleh atau tidak? Okey, nanti kita masuk dalam features pelajar Okey, contoh. Okey. Okey, ini features pelajar. Okey, kalau kita nak upload Okey, so untuk video tak boleh lah. Saya rasa tak boleh. Okey. Jadi kita galakkan diorang gunakan yang apa? Hello, Cikgu Azra. Ya, sekejap Okey. Okey, boleh masukkan. Okey. Sekejap Okey. Video tu salah satu caranya kita masukkan video-video tu dalam drive. Okey, ataupun biasanya video tu masuk dalam YouTube. Okey, dan bagi link dekat sini. Okey, kita share dan dia can boleh view lah, kita boleh view. Tapi kalau direct video kalau direct video tu tak berapa support lah dekat sini. Dia better memang kita gunakan link lah. Okay. Sebab dia kan benda yang ringkas dan mudah. Okay. So dia nak yang mudah-mudah sajalah yang dalam ni. Okay. Maksudnya cikgu galakkan ataupun biasa pelajar kalau buat video masukkan dalam drive. Masukkan mereka dalam drive. Kemudian kita jadi mereka hanya masukkan video-video mereka dalam drive. Contohnya ataupun cikgu salah satu lagi cara macam sekolah saya gunakan, kita bagi mereka form. Dekat dalam ni kita share form kat sini, link form. Okey. Okey, contohlah contoh saya bagi. Sebab saya terblur sekejap. Okey, contoh form Sekejap Sekejap. Contoh ni Okey. Saya bagi contoh. Okey, kita masuk sebagai guru dulu. Okey. Alright, kita tambahkan kat sini. Kita tambah sini. Okey, contohnya kita tulislah respon murid. Murid
ataupun borang menghantar video contoh borang menghantar video. Okay, contoh. Okay, kemudian kita masukkan link borang kita tu. Okay. Alright. Jadi pelajar klik dekat sini. Saya tak boleh. Okey, ini contoh borangnya. Okey, pelajar hanya tekan nama, selesai. Okey, contoh masukkanlah tarikh untuk hari ini. Okey, 12 tengah hari. Kemudian dekat sini, add file ni. Okey, dekat add file ni, minta mereka uploadkan video mereka kat sini. Okey, bila dia dah upload, okey, kemudian dia submit. Okay, ini yang Google Form ni untuk esok lah nanti cikgu Nasi akan ni. Okay, bila murid dah hantar kat sini, okay, kita masuk dalam kita punya masuk dalam kita punya Google Drive. Okay, masuk dalam kita punya Google Drive. Yang ni panjang sikit lah dia punya cara dia Okay, kita klik pada Science. Okay, tadi sebab dimasukkan dalam Science, okay. Okay, dan Evidence. Kat sinilah nanti akan terkumpul semua video-video yang mereka hantar. Ini contohlah, ni saya tak minta anak murid saya hantar video Ni mereka hantar worksheet macam biasa dalam Evidence ni. Okay, dan bagusnya cikgu boleh tengok terus kat sini, cikgu boleh terus tanda. Okay, dan dia tersimpan sebagai evidence. Okay. Jadi kita galakkan mereka kalau nak bagi tugasan video, okay, kita cuma bagi link drive tu lah ataupun link file dalam bentuk form. Okay. Okay, lagi ada soalan? Sebab saya ni macam ada saya kalau okay. Okay. Kalau ada soalan boleh buka mikrofon dan boleh tanya ataupun boleh tulis dekat bahagian chat, saya akan bacakan. Okey, ni masih lagi Cikgu Suzila Hani. Dia tanya, cikgu buat guna email Delima. Jadi jika murid bila murid tu nak buka kan link Padlet yang kita buat tu, dia guna email personal, boleh terus masuk ke dalam Padlet kita tu? Boleh. Sebab tu saya kata share tadi, masa share ni privacy, kita publickan dia. So bila public tu maksudnya apa-apa saja email boleh digunakan. Okey, saya macam betul tadi kata Cikgu Azura, kita kena bila kita guna yang free kan, yang percuma ni, so dia tak dia punya MB kan, maknanya dia punya kapasiti tu dia bagi 500 MB je. So kalau macam nak murid nak hantar video ke, kena upload video ke, bagus kita guna link YouTube, ataupun kalau murid nak hantar video dia, kita suruh dia, kita pastekan link Google Form je dekat Padlet kita. So nanti video-video tu dia akan hantar dalam Google Form, so kita boleh tengok dalam Google Drive. Sebab yang versi percuma ni dia punya kapasiti dia tak terlalu besar. Kalau tak saya 500 MB saja. Betul tak? Betul. Okey, ada apa lagi soalan? Okey cikgu, ada lagi persoalan yang nak ditanya? Boleh tanya
Nanti Cikgu Azura insyaAllah akan jawabkan segala soalan tu. Sebab biasanya ajar secara bersemuka kan. Ni bila dalam ni macam bila tak nampak orang ni, wah jadi seram juga. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Ke Cikgu. Cuba buat nanti. Terima Okey, kasih. Okey Tika. Yes. Nanti kalau tak faham boleh tanya personal ya. Alright. Cikgu Jaafar ada nak cakap? Jaafar. Okey, baik. Adakah dah selesai Cikgu Azura? Okey dah. Okey, kalau dah selesai, okey kita boleh ni. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Azura daripada SK Bandar atas SK Bandar Kota Tinggi SK Bandar ni setiap daerah ada kan. SK Bandar Kota Tinggi atas perkongsian aplikasi Padlet. Okey, baik. Kalau cikgu nak tanya lepas ni boleh DM dengan Cikgu Azura. Okey, mungkin Cikgu Jaafar ada nak cakap apa-apa sebelum kita share link SPKPM ataupun ada sesuatu nak sampaikan Cikgu Jaafar? Tak ada, teruskan Ustaz. Okey, baik, saya akan share link Google Form pendaftaran dan juga link SPKPM serta satu tapak perkongsian Padlet kalau cikgu ada buat lah kan. Okey, saya paste dekat bahagian chat ni. Okey. Okey, boleh isi. Kalau ada sebarang problem teknikal boleh beritahu Okay, bila dah isi link SPKPM tu dah boleh berunduh daripada kita punya Google Form dan jangan lupa esok kita ada lagi sesi iaitu berkenaan dengan Google Form oleh Cikgu Nasir. Saya rasa esok sangat menarik sebab Google Form dia akan hasil dia ke Google Sheet dan daripada Google Sheet akan pergi ke data studio. So esok pada saya tajuk yang sangat berguna untuk kegunaan kita dalam kita menterjemahkan hasil dapatan murid selepas murid isi kita punya Google Form. So daripada data mentah tu bagaimana kita nak menghasilkan satu data yang baik, yang mudah dilihat. Okey. So kalau dah isi link tu, cikgu dah boleh berunduh. Kalau ada apa-apa teknikal boleh beritahu dengan saya sekarang lah. Okey. Okey. Terima kasih. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.
Dalam Google Form tu ada link SPIKPM Dalam Google Form pendaftaran tu ada link SPIKPM. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Okey, sama-sama cikgu. Terima kasih. Jumpa esok. Terima kasih InsyaAllah. cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa esok. InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu Zula. Okey, terima kasih cikgu. Jumpa esok pagi insya-Allah. InsyaAllah. Yang tadi tak boleh Apa ni buka 2 room? Buka 2 room. Aku tadi tengah penuh kan. Takut kan kalau aku buka nanti tak bukan takut yang room pertama tu terbubar nanti sekarang. Sekarang boleh tengok mana? Nanti lah kita buat. Hari tu Jumpa link. Ya cikgu. Ya cikgu Hamidah. Tak jumpa link. Kat mana nak okey, isi? saya buka chat. Saya bagi dekat chat. Ada Okay, chat. buka, tengok chat. Tengok dekat chat Google Meet sekarang. Okay.